Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 5 ungkapan algebra bagi matematik tingkatan 1. Okey, untuk permulaan bab ini kita akan belajar dahulu tentang 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okey, jom kita start. Okay. Sebelum kita belajar bab ini, kamu perlu tahu kenapa kita perlu belajar tentang ungkapan algebra. Okey, kita perlu belajar ungkapan algebra kerana ianya adalah cara untuk mewakili suatu nilai yang tidak diketahui dengan suatu huruf. Jadi contohnya ibu membeli beberapa biji karipap di kedai. Okey, beberapa itu adalah suatu nilai yang kita tak ketahui. Jadi kita boleh gantikan ianya dengan huruf. Ataupun ayah membeli beberapa kilogram durian. Okay, beberapa kilogram, beberapa itu kita boleh gantikan dengan huruf. Huruf yang boleh digantikan adalah guna huruf A hingga Z. Macamlah dalam kehidupan kita ada banyak benda yang kita tak ketahui. Jadi kalau melibatkan nilai, kita boleh gantikan itu dengan huruf dan ianya dipanggil algebra. Okay. Masalah kehidupan dapat diterjemahkan dalam model matematik yang lebih mudah iaitu ungkapan algebra. Sebab itulah kita kena belajar bab ini, bab 5. Okey, dalam bab ini perkara yang kamu kena tahu adalah pemboleh ubah. Okey, apa itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah ini adalah suatu kuantiti yang tidak diketahui nilainya, macam yang saya cerita tadi. Okey, ianya boleh diwakili menggunakan huruf. Okey, huruf boleh digunakan untuk mewakili suatu pemboleh ubah. Misalnya, kita boleh guna huruf A, B, C, D, E hinggalah Z. Okey, pemboleh ubah ini ada dua jenis. Satu yang ada pemboleh ubah nilai tetap dan juga pemboleh ubah nilai berubah. Okey, pada slide seterusnya saya akan terangkan. Bagaimana mewakilkan pemboleh ubah dalam suatu situasi? Okey, pertama sekali, kenal pasti kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Apa yang tidak diketahui nilainya? Contoh, tadi saya dah bagi tahu tentang ayah membeli beberapa kilogram durian. Jadi, apa yang tidak diketahui di sini adalah beberapa kilogram. Dan gunakan huruf yang sesuai untuk menggantikan kuantiti itu. Jadi beberapa itu kita gantikan dengan huruf yang sesuai. Kemudian yang terakhir, tentukan pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap ataupun nilai yang berubah. Okey, ini masih tentang pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada dua iaitu nilai tetap dan juga nilai berubah. Okey, kita pelajari dulu apa itu pemboleh ubah nilai tetap. Okey, pemboleh ubah nilai tetap adalah pemboleh ubah yang mempunyai kuantiti yang diwakili sentiasa tetap pada sebarang masa. Kuantitinya sentiasa tetap. Contohnya seperti jarak di antara dua tempat. Iaitu contohnya begini. Jarak di antara guar perahu dengan guar petai. Jaraknya sentiasa sama antara dua tempat tersebut. Ataupun jarak antara Pulau Pinang dengan Kuala Lumpur. Jaraknya tak berubah. Sentiasa sama. Okey. Contoh yang kedua adalah markah arif dalam satu ujian matematik. Ini pun adalah pemboleh ubah nilai tetap juga sebab dalam satu ujian matematik, jika arif dapat 80 markah, maka markahnya adalah 80 markah. Bukannya sekejap 80 markah, kemudian jadi 90, kemudian jadi 20. Tak, dia sentiasa tetap. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang kedua itu nilai berubah. Apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah
nilai berubah. Okey, pemboleh ubah nilai berubah ini bermaksud kuantiti yang diwakili itu berubah mengikut masa ataupun boleh berubah tak tetap. Dia bergantung kepada beberapa faktor. Okey, contohnya di sini suhu di suatu kawasan. Okey, contoh suhu di Malaysia. Suhu di Malaysia sekarang cuaca panas. Suhu kita mungkin 35 darjah Celsius, mungkin 32 darjah Celsius. Berubah-ubah setiap hari. Ataupun kalau suhu di Cameron lebih sejuk, 27 darjah Celsius, mungkin 28 darjah Celsius, 25 darjah Celsius. Okey, jadi suhu itu tidaklah sentiasa tetap pada sesuatu hari. Mungkin hari Isnin suhu lain, hari Selasa suhunya lain ataupun pagi suhunya rendah, bila tengah hari suhunya tinggi. Sebab tu itu dipanggil pemboleh ubah nilai berubah. Okey, satu lagi contoh adalah masa perjalanan ke sekolah dari rumah. Okey, masa perjalanan ke sekolah dari rumah ini juga merupakan nilai berubah. Kenapa? Ada harinya kamu pergi ke sekolah naik basikal, betul tak? Jadi jika naik basikal mungkin panjang masanya, ataupun ada hari kamu naik kereta dan ada harinya kamu naik kereta tetapi ada kemalangan di jalan raya. Jadi masa tu jadi lebih panjang. Jadi itulah dimaksudkan dengan pemboleh ubah nilai berubah. Okey, kita tengok contoh satu. Contoh satu ini cikgu ambil daripada buku teks matematik muka surat 106. Okey, kalau ada buku teks boleh buka muka surat 106. Okey, contoh soalannya adalah wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Okey, apa yang kita kena buat adalah kita nak mewakilkan pemboleh ubah tersebut dengan huruf yang sesuai. Sekejap ya. Okey. Pen saya tak boleh guna pula. Okey. Ada masalah teknikal. Okey, tak apa. Okey, cikgu tunjuk guna laser lah. Okey. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Jadi kita tengok apa pemboleh ubah dan kita gantikan dengan huruf dan seterusnya tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Okey, untuk A, kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Okey. B, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Okey. Jadi bagaimana kita nak tentukan kadar faedah setahun untuk simpanan tetap? Jadi dekat sini pemboleh ubah kita adalah kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. Jadi ini kita gantikan dengan huruf yang sesuai. Kat sini kita ambil huruf K. Kamu boleh juga ambil huruf lain selain daripada huruf K. Jadi tulis di sini K mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. Okey. Dan di sini dia tanya, nyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Okey, kalau untuk kadar faedah setahun, ianya mempunyai nilai yang tetap. Kerana kadar faedah untuk simpanan tetap dia tak berubah dalam tempoh 1 tahun. Kadar faedahnya tak berubah dalam tempoh 1 tahun. Tapi mungkin tahun berikutnya mungkin berubah.
Yang kedua, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Kamu rasa ini adalah nilai tetap atau nilai berubah? Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kalau masa perjalanan dia adalah nilai yang berubah. Okey, jadi kita nak wakilkan pembeli ubah guna huruf yang sesuai. Jadi kita ambil kat sini T. T mewakili masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. T mempunyai nilai yang berubah kerana masa perjalanan Faizal berubah pada setiap hari. Cikgu dah terangkan yang ni tadi. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, soalan ni, wakilkan setiap pembeli ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pembeli ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Okey, soalan ni cikgu nak kamu buat sendiri tapi sebelum tu kita bincangkan sikit dahulu. Okey. A. Jisim badan setiap murid di dalam kelas anda. Okey, jisim badan. Jadi kita ambillah huruf apa-apa yang kamu nak daripada huruf A hingga Z. Okey, cikgu nak pilih huruf X. Jadi kamu tulislah kat situ. X sama dengan jisim badan setiap murid di dalam kelas. Okey, kamu kena tulis X sama dengan jisim badan setiap murid di dalam kelas. Kemudian kamu nyatakan sama ada pembeli ubah itu nilai tetap atau nilai berubah. Okey, nilai tetap ataupun nilai berubah. Bagi tahu kat cikgu. Okey, nilainya adalah nilai berubah sebab mungkin Suzy beratnya lain. Mungkin Suzy beratnya 40 kilogram. Tapi berat Amin beratnya 80 kilogram. Jadi setiap orang dalam kelas mempunyai jisim badan yang berbeza. Jadi kita panggil A ini nilai berubah. Cikgu tulis NB ya kat sini, nilai berubah. Okey. Kita tengok soalan B. Markah yang diperoleh Zaini dalam satu ujian matematik. Okey, pemboleh ubah dekat sini kita ambillah huruf Y. Y sama dengan markah yang diperoleh Zaini dalam satu ujian matematik. Okey, ini adalah nilai tetap ataupun nilai berubah. Nilai tetap ataupun nilai berubah. Okey, betul. Ini adalah nilai tetap. Sebab dalam satu ujian matematik, markah Zaini mestilah markah dia kalau 80. Markah dia 80 lah. Bukannya sekejap 80, nanti petang jadi 85, malam jadi 90. Bukan. Markah dia sentiasa sama. Jadi itu adalah nilai tetap. Okey. Faham? Kita tengok C. Jarak di antara rumah Arman dengan sekolahnya. Okey. Jarak antara rumah Arman dengan sekolahnya. Kita nak ambil huruf apa? Ambillah huruf apa pun boleh. Cikgu nak ambil huruf Z. Okay, jadi kita nyatakan di situ Z sama dengan jarak di antara rumah Arman dengan sekolahnya. Okay, adakah dia nilai tetap atau nilai berubah? Okay, rumah Arman dengan sekolah. Okay, kalau hari ni katalah rumah Arman dengan sekolah jaraknya 5 km. Kalau esok, berapa jarak antara rumah Arman dengan sekolah? Betul, masih sama. Jadi Z kita, pemboleh ubah kita ni adalah nilai tetap. Sebab jarak tak berubah. Sentiasa sama. Okey, kemudian kita ada D, soalan yang terakhir. Suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Okey, suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Mungkin kamu tak pernah pergi Gunung Kinabalu. Ataupun kamu pernah pergi Cameron Highland kan? Lebih kuranglah sejuk, tapi kalau Gunung Kinabalu lebih sejuk daripada Cameron Highland. Okey. Suhunya berbeza. Kadang pagi lebih sejuk, tengah hari panas sikit sebab matahari atas kepala. Lepas tu petang mungkin sejuk semula. Jadi suhunya adalah berubah. Sentiasa berubah. Jadi ini adalah nilai berubah.
Nilai yang berubah. Jadi kita nak ambil suhu ni, kita ambil lah apa-apa yang kamu suka. Okay, cikgu nak ambil huruf M. M sama dengan suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Dan ianya nilai berubah. Kamu kena terangkan kenapa nilai berubah. Okey, boleh? Okay, next slide. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang bagaimana nak menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi. Okey, lihat di sini cikgu ada satu beg yang mengandungi X blok kayu. Okey, ini beg warna biru ni adalah beg kertas yang berwarna biru. Di dalam ni ada blok kayu. Cikgu tahu tak ada berapa dalam tu? Cikgu tak tahu sebab cikgu tak nampak. Jadi, kalau kita nak tulis situasinya adalah berapa jumlah blok kayu yang terdapat di dalam beg, kita tak tahu kan? Jadi kita tulislah huruf X. Okey. Anggap ini situasi satu lah. Okey, kemudian kita ada situasi yang kedua. Dalam beg ni ada X. X blok kayu kan? Kemudian dimasukkan 3 blok kayu. Yang ni kita tahu lah, kita ada 3. 1, 2, 3. Dimasukkan 3 blok kayu. Jadi, berapa jumlah blok kayu sekarang? Faham tak cerita ni? Maksudnya dalam ni nanti tambah lagi 3 blok kayu. Jadi, dalam beg itu ada X tambah 3. Okey, ada X tambah 3 jumlah blok kayu. Okey, kemudian situasi yang ketiga pula, apa yang telah berlaku? 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Okey. Dalam ni ada X. Lepas tu dikeluarkan 4 blok kayu. Maksudnya kalau dikeluarkan maksudnya tolak. Jadi X yang asalnya X, lepas tu dah kena buang 4. Jadi buang tu maksudnya tolak. Jadi X tolak 4. Jadi jumlah blok kayu untuk situasi 3 adalah X tolak 4. Okey, faham? Okey, seterusnya situasi yang keempat. Apa yang berlaku? Bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Itu dalam ni ada X. Dibahagikan kepada 2 orang murid. 2 orang yang berbeza lah. Contohnya ini mutu, bawah ni mutu, atas ni lim. Jadi macam mana kita nak bahagi sama rata? Perkataan bahagi ini bermaksud bahagilah, bahagi X per 2. X per 2. Okey, itu situasi yang keempat. Okey, kita ada lagi 3 situasi. Kita pergi ke slide seterusnya. Okey, situasi kita yang kelima. Okey, 2 beg kayu masing-masing mengandungi X blok kayu. Tadi satu saja, sekarang ada 2 beg. So, kalau 2 beg, maksudnya kita ada 2 beg darab dengan X. Okey, 2 darab X sama dengan, okey, bila 2 darab dengan X, kita akan dapat 2X. Jadi, situasi kita untuk nombor 5 adalah 2X. Okey. Situasi yang keenam. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Tapi satu lagi beg lain yang warna hijau ni, dia ada Y blok kayu tambah lagi dengan 2 blok kayu. Okey, macam mana nak buat? Okay, kalau kita ada 2 beg yang ada X blok kayu, kita dah tahu tadi, kita akan dapat 2X. Jadi 2X, kita boleh tulis 2X. Tambah dengan Y, kemudian tambah dengan 2 blok kayu. Jadi 2X tambah Y tambah 2. Okey. Situasi yang ketujuh pula. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Dengan jisim setiap blok kayu itu ialah P gram. Okey, jadi situasinya di sini adalah jumlah jisim blok kayu dalam 2 beg sama dengan apa? 2 beg darab
X iaitu bilangan blok kayu darab P. P adalah jisim blok kayu. Okey. Jadi jawapannya adalah 2XP. Okey, selesailah 7 situasi. Okey. Jumlah blok kayu atau jisim blok kayu yang ditulis dengan nombor dan pemboleh ubah. Okey. Ini nombor, tunjuk. Ini nombor. 2 ni adalah nombor. X itu adalah pemboleh ubah. Okey. Okey, ini pemboleh ubah, ini ada nombor. Okey, kita tulis macam ni. 2X, 2X tambah Y tambah 2, 2XP. Dan yang macam sebelum ni. Okey, X, X tambah 3, X tolak 4, X per 2. Itu semua, ini semua adalah ungkapan algebra. Okey, ini semua adalah ungkapan algebra. Okey, sekarang kita tengok contoh 2. Okey, contoh 2 dalam buku teks kamu muka surat 108. Okey. Yusri membeli 5 biji apel dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Okey. Ulang balik, Yusri ni dia beli 5 biji apel harga X sen. Okey. 5 biji apel harga X sen. Manakala dia beli 8 oren dengan harga Y sen. Okey. Apa yang kita kena buat adalah kita kena tulis satu ungkapan algebra. Jadi mula-mula kita kira dulu berapa jumlah harga apel. Jadi yang saya highlight ke warna kuning ni kamu darab 5 darab X dapat 5X. Okey, harga oren pula 8 darab Y, yang warna hijau ni 8 darab Y sama dengan 8Y. Jadi jumlah bayarannya adalah 5X tambah 8Y. Okey, siaplah kita punya ungkapan algebra. Okey, seterusnya kita tengok latih diri 5.1B. Cikgu akan buat bersama-sama kamu. Okey. Cikgu bacakan soalan. Tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang berikut. Kita tengok yang pertama. A. Tolak 7 daripada suatu nombor X. Okey. Tolak 7 daripada suatu nombor X. Bermaksud tolak 7. Okey. Tolak 7 daripada suatu nombor X. X yang tolak 7. X tolak 7. Jadi itulah ungkapan algebranya. X tolak 7. Okay, kemudian kita tengok soalan B. Hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. Bermaksud kita tambah dulu Y dan Z ni. Tambah dahulu Y dan Z. Kemudian baru bahagi dengan 9. Okey, cara nak tulisnya begini. Okey. Ini A. Okey, yang B. Y tambah Z bahagi 9. Okey, saya ulang. Y tambah Z sama dengan 9. Okey, boleh? Okay, sekarang kita pergi kepada soalan C. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Okey, jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Okey, macam mana nak jawab soalan C?
Okay, soalan C. Satu kemah, 4 orang. Ada berapa kemah? Ada X kemah. Jadi jawapannya adalah 4X. Okey. Soalan D. Puan Neo membeli M kg ikan kerisi yang berharga RMP sekilogram. Okay. Dan N kg ikan cencaru yang berharga RMQ sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? Jadi berapakah jumlah bayarannya? Kamu kena tengok betul-betul. M ikan M P. Ikan kerisi M kg. Harganya P. Tambah N kg cencaru darab dengan Q. Harga Q. Sorry. Okey. Jadi apa jawapannya? Sama dengan M darab P adalah MP. N darab Q adalah NQ. Okey, jadi jawapannya adalah MP tambah NQ. Okey. Sekarang soalan E. Okey, soalan E. Umur Nazmi ialah, sekejap saya nak pilih highlighter. Umur Nazmi ialah H tahun dan umur Jakjit ialah K tahun. Manakala umur Izhar adalah 2 kali umur Jakjit. Pasal tak kat sini kita ada 3 situasi iaitu Nazmi, Jakjit dengan Izhar. Nazmi, Jakjit dengan Izhar. Berapakah beza umur antara Nazmi dengan Izhar? Berapa beza umur antara Nazmi dengan Izhar? Jadi soalan ni agak kena fikir sikit lah. Kena fikir lebih sikit. Okey, kita tengok ya soalan E. Umur Nazmi H tahun. Umur Jakjit K tahun. Umur Izhar pula 2 kali umur Jakjit. Bermaksud 2 kali umur Jakjit. Jakjit K. Okay. 2 darab K sama dengan 2K. Okey. Sekarang soalannya dia tanya berapa beza umur antara Nazmi dengan Izhar. Jadi kita tulis kat depan ni beza umur Nazmi dengan Izhar. Sama dengan Nazmi berapa? H. Okay. H tolaklah 2K. Okey, siaplah latih diri 5.1B. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Okay, cikgu nak masuk kepada subtopik seterusnya iaitu menentukan nilai ungkapan. Okey, bagaimana nak menentukan nilai ungkapan apabila nilai pemboleh ubah diberi? Okey, bagaimana nak menentukan nilai ungkapan apabila nilai pemboleh ubah diberi? Okey, contoh kat sini diberi X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 4. Kamu kena cari nilai. Bila disebut cari nilai bermaksud kita kena kira. Okey, kena kira. Okey, kita tengok soalan yang pertama. 5X tambah 2Y. Apa yang kamu kena buat? Okey, pertama sekali adalah kamu kena ambil 5, tulis balik 5 darab 5X. X ini adalah 2. Jadi 5 darab 2. Letakkan kurungan. 5 kurungan 2 tutup kurungan. Kemudian tulis tanda tambah. Tambah 2. Okay, Y adalah 3. Jadi buat kurungan 3. Maksudnya X ini dan Y ini, X dan Y ini kita gantikan dengan nombor yang dah ada dekat atas. Okay, sekarang kita kira.
5 kurungan ni bermaksud darab. 5 darab 2, 10. 2 darab 3, 2 darab 3, 6. Jadi 10 tambah 6 adalah 16. Betul. Okey. Tu yang pertama. Okey, soalan yang kedua pula masih menggunakan X2, Y3 dan Z4. Okey, caranya 3, 2 darab 2 tambah Z iaitu 4 tolak 8. Okay, jadi 3 darab 2, 6 tambah 4 tolak 8. Okey, buat dahulu yang depan ni 6 tambah 4 adalah 10 tolak dengan 8. 10 tolak 8, 2 jawapan dia. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 3, 4 kurungan Y tambah Z. Okey, 4 itu kurungan Y adalah 3 tambah dengan Z adalah 4. Jadi 4 darab 3 tambah 4, 7. Okey, so 4 darab 7 adalah 28. Okey, siap. Senang je. Okay, seterusnya soalan yang terakhir, soalan nombor 4. Z per 2. Okey, tengok Z. Z sama dengan 4. 4 per 2 tambah 2 darab 2 tolak 3. Okey, selesaikan yang depan ni dulu. 4 bahagi 2, 2 tambah 2 darab 2, 4 tolak 3. Jadi 2 tambah 4, 6 tolak 3. Jadi jawapannya adalah 3. Okey. Okey, itu saja untuk daripada saya untuk hari ini. Saya harap ilmu yang saya bagi untuk kamu dapat kamu gunakan. Okey, bertemu lagi kita dalam video seterusnya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.